Hai semua penonton sinema, apa khabar anda semua? Adakah anda sihat? Sekarang ni kita dah berada di fasa yang ketiga di mana kita semua dah boleh keluar, hidup udara segar dan bersia-sia, betul tak? Tetapi kepada anda yang belum lagi dapat vaksin dan tak lagi komplit 2 dos vaksin tu, kena berhati-hati, okey? Tak semestinya dah vaksin ke belum vaksin, walaupun kita di fasa yang ketiga boleh buat sesuka hati. Dan kepada yang dah lengkap 2 dos vaksin, juga kena patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, pakai pelitup muka dan jaga jarak dan pastikan anda jaga kebersihan diri. Betul tak? Okey, sekarang ni kita dalam sinema #ini Sinemaku bersama dengan saya Natasha Syamin, hos anda sepanjang setengah jam. Anda akan luangkan bersama dengan saya, okey, di mana Tasha akan kongsikan kepada anda info-info menarik mengenai dunia hiburan tempatan kita dan luar negara. Filem Barbarian Invasion arahan Tan Choi Mui yang telah berjaya merangkul trofi juri Grand Prix Festival Filem Antarabangsa Shanghai yang ke-24 bakal ke pawagam. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita saksikan. Enjoy bila looking back now, enjoy. Waktu proses kerja tak enjoy lah kan kerja kan. Maksudnya we enjoy the company of our friends apa semua. Tapi the focus at that time was sebab kena cakap bahasa Terengganu. Dia orang Kedah memang logat yang memang totally foreign. Mungkin kedengaran agak aneh, namun sebagai Julia dan Adnan menerusi filem garapan Tan Choi Mei iaitu Barbarian Invasion, Bron Palare sekali lagi membuat audiens terpana dengan persembahannya. I think rehearsal pun semua sebulan. So nak get used and then dia ada music dia sendiri kan. Kepala saya waktu kat set adalah macam mana tak nak terkeluar bahasa Kedah ataupun tak nak keluar bahasa KL. Fokus saya at that time itulah. Semua projek dia ada beban yang kita harus ataupun tuntutan yang kita harus deliver kan. So macam ni saya lebih risau sebab chemistry ke apa, Mui long time friend. So lebih selesa, tak ada problem. Tapi ada the accent dan kita rasa macam tanggungjawab tu kita nak make sure we nail the job. Sebab kita tak nak lah orang Terengganu tengok macam tak apa-apa je bahasa abang kan. Kita pun macam rasa macam nak do justice to the role lah. Bron menerusi filem terbitan Dah Wang Pictures itu digandingkan bersama Choi Mei yang turut memegang watak utama sebagai Lee Yoon Moon. Ia dimantapkan oleh Pitio sebagai pengarah, Roger Wu sebagai Zini Oi, Nick Hadifdani dan James Lee yang juga merupakan pengarah aksi. Manakala pengarah terkenal Wu Mingjin dan Bianca Balbuena bertindak sebagai produser. Pemenang juri Grand Prix pada anugerah Golden Goblet di pentas berprestij Festival Filem Shanghai ke-24 pada Jun lalu itu yang membuat preview khasnya baru ini dijadual menemui audiens Malaysia menerusi 6 sesi di pawagam LFS Coliseum Kuala Lumpur bermula 22 Oktober ini. Dihasilkan pada kos RM643,000 antaranya dengan sokongan Kementerian Komunikasi Multimedia dan Finas menerusi dana kandungan digital. Pencapaian filem itu di pentas antarabangsa, apatah lagi dalam era pandemik ini, menurut Pitio seharusnya menginspirasi. You don't need a massive budget to make a good film. You need dedication, you need a good crew, you need a good script, you need good actors, you need good directors and so on and so forth. It's an entire teamwork. I think it should be an inspiration for especially younger filmmakers who want to break through not just in the Malaysian marketplace but also internationally. So it should be a role model, it should be inspiration, and I hope it will be because I think we have so many talents in this country. Yeah, I think it's underdeveloped. I don't think we have many opportunities. Hopefully it'll be an inspiration to a lot of young filmmakers to do more interesting films and to explore and to be daring and to reach out to the international marketplace through the festivals and all that stuff. There's an infrastructure there for you to put your word out there. Baru membuat tayangan perdananya pada Festival Filem Antarabangsa Vancouver ke-40 di Kanada, Barbarian Invasion membawakan konflik Yoon Moon iaitu seorang pelakon seni mempertahankan diri yang meninggalkan dunia lakonan untuk menjadi ibu. Selepas kehancuran perkahwinannya dengan seorang pelakon terkenal, beliau menerima tawaran Roger untuk kembali beraksi. The best reason for Malaysian to watch it is it's a Malaysian film. I mean, it's one of those films that really does reflect Malaysia. I mean, I don't know how many languages is involved, but I don't know, 4 or 5 or 6. Bron is in it, so please go and watch it. I'm in it, please go and watch it. And Mui, of course. So I think in Malaysia we should make more films like this. It'll help the industry and it'll make our films unique because Malaysia is unique. So make our films unique in the international marketplace and it'll help everybody. As a film, it is a very personal film, so you have to think a lot. There's a lot of spaces, but it's won a lot of awards, so it's for good reason. So give it a chance.
Jangan lupa filem Barbarian Invasion bakal ditayangkan pada 22 Oktober ini nanti. Dan jangan lupa kepada semua penonton kat luar sana untuk tonton filem ini di mana ia baru saja membuat tayangan perdananya pada Festival Filem Antarabangsa Vancouver yang ke-40. Okey, kepada anda semua jangan lupa untuk layari laman web Finas untuk info-info yang menarik iaitu di www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas untuk lebih lagi info yang menarik. Baiklah, sekarang ni kita nak tahu apa yang menarik di dalam jurnal Finas minggu ini. Jom kita saksikan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC mengesan penggunaan jata negara tanpa kebenaran bagi satu poster amaran cyber pandemik yang tular di media sosial baru ini. Poster itu dikaitkan dengan gangguan teknikal membabitkan platform sosial Facebook, Instagram dan aplikasi WhatsApp sebelum itu. Facebook dalam satu kenyataannya bagaimanapun menjelaskan gangguan teknikal itu berpunca daripada perubahan konfigurasi di peringkat penyelarasan trafik rangkaian mereka. MCMC yang giat mengesan pelaku terbabit mengingatkan penggunaan jata negara tanpa kebenaran adalah satu kesalahan di bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tak Wajar 1963. Oleh itu, orang ramai diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat diragui dan tidak dapat dibuktikan kesahihannya kerana boleh mencetuskan kekeliruan serta panik dalam kalangan penduduk. Pada 5 Oktober lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah merasmikan pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Negara atau BKN yang bertemakan Keluarga Malaysia Siaga Bencana di laman Kompleks Perbadanan Putrajaya. Selaras dengan sambutan Hari Bencana Antarabangsa pada 13 Oktober setiap tahun, ia bertujuan meningkatkan tahap kesedaran dan kesiapsiagaan pelbagai pihak terhadap bencana, khususnya menjelang musim tengkujuh disebabkan monsun timur laut, sekaligus menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai antara agenda negara. Finas memperkasa penontonan khazanah kandungan negara melalui retrospektif dalam usaha menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Penayangan dokumentari menerusi program kerjasama Finas bernama ini eksklusif di Bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. Tidak akan mempunyai. Saya terima tawaran memainkan watak Umar ni sebab watak ni lain daripada watak yang Sean pernah mainkan. Belum lama berada dalam dunia lakonan, namun namanya cepat menjadi sebutan. Tidak hanya kerana penampilannya yang memikat banyak hati, malah potensi yang dipamerkan menerusi lakonannya atau bak kata ramai peminatnya sweet sangat. Mula menghasilkan konten untuk YouTube pada 2013, Sean Lee Jia Eun atau lebih dikenali sebagai Sean Lee menambah warna pada dunia seni sejak kemunculannya dalam siri Keluarga Pontimau 6 tahun lalu. Kini bakat berusia 27 tahun ini kembali sebagai Umar dalam The Hotel, iaitu sebuah drama 20 episod mengenai seorang gadis kaya yang juga merupakan pembunuh psikopat yang dicintai seorang pemohong patologi yang disiarkan menerusi Astroria bermula 15 September lalu. Saya terima tawaran memainkan watak Umar ni sebab watak ni lain daripada watak yang Sean pernah mainkan. Karakteristik Umar ni seorang yang panas baran tapi dia lembut dalam hati terhadap orang yang dia sayang. Cabaran kali ini untuk Sean adalah untuk mengekspreskan perasaan yang marah-marah, garang-garang. Sebab in real life, Sean ni is a total opposite of Umar tau. So I'm pretty chill, I like to follow the flow. And weird enough, Sean banyak tengok cerita drama Peaky Blinders untuk prepare untuk watak Umar ni. Sean ambil inspirasi sikit sebab watak Umar ni sebenarnya bukan gangster melampau. So like, I use the Peaky Blinder characters as like a benchmark for myself to adjust accordingly lah. Diarahkan oleh Helmi Yusof, The Hotel mempertemukan Sean dan Mira Filzah sekali lagi selepas mereka pernah mencuri hati audiens antaranya menerusi siri Sweet Dreams pada 2019. The Hotel yang diterbitkan Michael Ang dan turut diterajui MKK Click dan Natasha Eliza bagaimanapun menampilkan kelainan dalam perhubungan antara Umar dan Raisa yang dilakonkan Mira.
Kali pertama kerja dengan Mira Filzah, confirm rasa nervous. Sebab Sean tak pernah lagi jumpa dia in real life. Nama Mira pun besar. Kadang-kadang Sean rasa segan nak bergaul dengan dia sebab takut salah cakap ke. Tapi lama-lama turns out that she's pretty cool, man. We can talk, chit-chat, boleh bergurau working with her, and it's always a pleasure working with Mira. Sebab dia senang nak bekerja. Kita berdua sebenarnya tak banyak scene bersama, but my favourite scene in the hotel is actually with her. Sean dengan Mira, kita tak pernah lagi buat scene macam ni when we are working together. So it is a fresh experience for me, and I believe it's also for her. So scene tu memang korang kena tengok because it's very tiring, but it's very fun. And it's very painful. Nasib bagai selalu menyebelahi lulusan seni dan persembahan ini yang sering digandingkan dengan nama-nama besar seawal kemunculannya. Antaranya dengan Masha Milan dan Kit Foo dalam Keluarga Pontimau. Keluarga Pontimau kick-started my career dalam bidang drama Melayu. Ia telah membantu memunculkan nama Sean dalam industri, and pada awal kerjaya lagi Sean sebenarnya Sean tak memilih gandingan. I'm always open to working with anybody asalkan Sean suka jalan cerita tu. Dapat heroin mana, Sean pun okey je. Ramai pelakon diorang ada cara tersendiri. Setiap orang yang kita jumpa kita boleh belajar sesuatu dari diorang. So Sean sangat bersyukur sebab selalu dapat rezeki untuk digandingkan dengan nama yang besar. So it's a good opportunity for me to improve and learn my skills from these different actors as well. Banyak benda yang Sean praktikkan dalam industri sekarang, Sean belajar dari kelebihan pelakon-pelakon lain dan juga kesilapan sendiri. Pernah muncul dalam drama pendek Sekilas sebelum mencipta namanya secara komersial, anak jati Selangor ini mengakui lakonan adalah cinta pertamanya. My first love has always been for acting. Ia seperti sesuatu catharsis for me and also an opportunity for me to learn about different walks of life through acting. Saya sangat-sangat suka filem sebab ia dapat memberi penonton perasaan escapism. My introduction to acting adalah masa dalam gereja. Dari situ Sean belajar. No fail. Tiap tahun Sean akan berlakon teater di gereja Sean. From there, Sean masuk high school pun Sean akan buat musical theatre. And then mulanya zaman college, Sean belajar diploma in performing arts. Sean dapat belajar filem dengan teater. And that's where I started my YouTube channel. And dari situ Sean diterima untuk menjalankan internship di BFM Radio Station. That's how I got involved in Sekilas. Dan dari sebuah iklan web series yang diarahkan oleh Rewan Ishak, Sean dapat peluang untuk masuk industri drama Melayu, iaitu Keluarga Pontimau. Welcome back to Cinema bersama dengan saya Tasha dalam Cinema #IniCinemaku. Baiklah, tadi kita dah pun bersama dengan seorang YouTuber jadi seorang pelakon tak lain tak bukan iaitu Sean Lee. Seorang lelaki yang berbangsa Cina dan fasih bertutur bahasa Melayu. Wow, hebat. Di mana beliau pun dah bergandingan dengan Mira Filzah dalam drama The Hotel. Hebat kan? Jadi Tasha harap agar Sean Lee dapat lagi banyak tawaran selepas ini dalam dunia lakonan. Okey, dari Sean Lee sekarang ni kita nak beralih ke segmen yang seterusnya. Di mana kita nak tahu pelakon lelaki yang dapat bayaran paling tertinggi pada tahun 2020. Mesti semua tertanya kan? Bukan saja di Hollywood, malah di Bollywood juga ada, okey? Daripada rendah. Jadi sekarang ni kita nak hunting. Siapakah jejaka itu? Adakah Shah Rukh Khan? Adakah Amir Khan? Han? Nak tahu siapa? Jom kita saksikan dalam segmen Cinema Buzz. Industri seni sememangnya boleh dikatakan sebagai industri kekayaan. Hanya dengan membintangi sebuah filem sahaja, pelakon utama sudah memperolehi bayaran sehingga jutaan ringgit. Berikut senarai pelakon-pelakon yang mendapat bayaran tertinggi di dunia pada tahun 2020 menurut laporan laman Forbes. Pelakon produser Bollywood Akshay Kumar dengan pendapatan 48.5 juta US dollar. Beliau juga merupakan selebriti paling dermawan di Bollywood, di mana beliau pernah menyumbang sebanyak 4.5 juta US dollar untuk bantuan coronavirus di negaranya. Seterusnya diikuti oleh Vin Diesel yang berpendapatan sebanyak 54 juta US dollar. Terkenal dengan watak Dominic Toretto dalam franchise filem Fast and Furious dan beliau memperoleh hampir 20 juta US dollar bagi Fast and Furious 9 yang akan datang. Aktor seterusnya bukan sahaja pelakon, beliau juga pengarah, penerbit dan penulis skrip dan memperolehi pendapatan 55 juta US dollar. Ben Affleck juga mengumpul gaji sebanyak 8 angka bagi filemnya yang akan datang berjudul The Last Duel dan filem aksi berjudul Hypnotic. Tersenarai dalam bayaran tertinggi ini juga adalah pelakon, penerbit, pemilik restoran dan juga bekas rapper. Mark Wahlberg memperolehi pendapatan sebanyak 58 juta US dollar. Merupakan rapper pertama yang mencatatkan gaji tertinggi bagi beberapa buah filem seperti Daddy's Home 2 dan Transformers The Last Night.
Berada di senarai seterusnya ialah Ryan Reynolds yang mencatat pendapatan sebanyak 71.5 juta US dollar. Ryan Reynolds juga digelar sebagai anak emas Netflix yang memperoleh 20 juta US dollar menerusi filem Six Underground dan Red Notice. Berada di senarai teratas yang memperolehi pendapatan terbanyak ialah pelakon The Rock dengan jumlah 87.5 juta US dollar. Bekas bintang gusti ini memperolehi lebih dari 20 juta US dollar bagi setiap filem beliau. Syabas dan tahniah daripada Finas kepada barisan National Winners yang akan mewakili Malaysia ke Anugerah Akademi Kreatif Asia atau AAA 2021 di Singapura pada 2 dan 3 Disember nanti menerusi penerbitan kandungan kreatif yang merangkumi filem, drama, animasi, dokumentari, rancangan TV dan interaktif. Pemenang bakal bersaing dengan pembikin antaranya daripada Indonesia, Hong Kong, Australia dan Korea Selatan pada Majlis Grand Awards dan Gala Final kelak. AAA merupakan sebuah acara tahunan yang mengiktiraf pencapaian kreatif di rantau Asia Pasifik. Paramount Pictures mengumumkan edisi 4K UHD, Blu-ray, DVD dan Steelbook khas filem Snake Eyes G.I. Joe Origins akan berada di pasaran bermula 19 Oktober 2021. Ia antara lain mengandungi babak-babak yang tidak ditayangkan di pawagam selain di Sebalik Tabir dan filem pendek mengenai asal-usul serta rahsia pedang legenda Snake Eyes iaitu Morning Light. Ia diterajui bakat kelahiran Sarawak, Henry Golding sebagai Snake Eyes yang mendalami ilmu ninja daripada klan Arashikage. Franchise hero ikonik Marvel, G.I. Joe arahan Robert Schwenke itu meraih kutipan 30 juta dolar Amerika atau kira-kira RM127 juta selepas ditayangkan di pawagam pada 23 Julai 2021. Ia turut dibintangi Andrew Koji, Ursula Corbero dan Samara Weaving selain pesilat terkenal Indonesia Iko Uwais. Kalau tidak ada COVID-19, pawagam akan terus mekar. Tidak ada banyak pembaharuan dalam industri kita tu. Susah. Peminat filem Melayu hitam putih era 50-an dan 60-an sudah pasti mengenali pelakon Allahyarham Ahmad Nisfu yang sering membawakan pelbagai watak seperti pelawak, bengis dan garang. Dikenali dengan panggilan Pak Besar dan juga popular dengan panggilan Tuan Director Ahmad Nisfu. Dilahirkan pada tahun 1902 di Medan, Indonesia, merupakan anak sulung daripada 4 beradik tetapi dibesarkan di Kampung Makam, Tanjung Tokong, Pulau Pinang. Minat beliau dalam bidang lakonan telah berputik sejak kecil apabila beliau yang berpendidikan madrasah telah menyertai satu kumpulan bangsawan di Pulau Pinang dan kemudian menyertai kumpulan bangsawan Seri Noran di Kuala Lumpur pada tahun 1950-an. Pementasan bangsawan itu telah membawanya ke Singapura di mana beliau kemudian menjadikannya sebagai tempat tinggal tetapnya sehingga ke akhir hayat. Antara lakonan beliau yang paling diingati oleh peminat filem lama Melayu ialah ketika beliau berlakon di dalam filem Seniman Bujang Lapuk di mana beliau memegang watak peranan sebagai Tuan Director yang diarahkan oleh P. Ramlee. Sehingga kini, watak lucu beliau sebagai Tuan Director di dalam filem tersebut telah menjadi ingatan. Ahmad Nisfu merupakan seorang seniman yang dikagumi oleh P. Ramlee. Beliau yang hanya tahu menulis dan membaca dalam tulisan Jawi banyak menyumbang idea kepada P. Ramlee. Misalnya filem Ibu Mertuaku yang diterbitkan pada 1961 di mana skripnya ditulis oleh beliau sendiri manakala jalan cerita dan bahasanya oleh P. Ramlee. Allahyarham Ahmad Nisfu telah kembali ke rahmatullah pada tanggal 25 Jun 1972 ketika usia 64 tahun. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya Tasha dalam Cinema #IniCinemaku. Baiklah, jika kita recall balik ke zaman 50-an 60-an, siapa tak kenal dengan Allahyarham Ahmad Nisfu, seorang yang cukup kelakar walaupun dengan riak mukanya yang serius, tetapi beliau memang very
humorous dan very funny lah in a way. Baiklah, sekarang ni kita nak beralih ke segmen yang seterusnya. Semenjak pandemik melanda dunia ni, banyak industri yang terjejas dan salah satunya adalah industri perfilman. Jika kita sebut industri perfilman ni, semestinya kita akan teringat dengan panggung wayang, lepas tu produser-produser tempatan nak cari makan, nak tayang filem macam mana. Jadi, persoalannya sekarang ni adalah apa akan jadi pada industri filem tempatan? Nak tahu lebih lanjut lagi? Jom kita saksikan dalam Zoom. Keizinan bagi pembukaan semula pawagam bermula 9 September 2021 dilihat berupaya menghidupkan kembali industri perfilman yang dicengkam pandemik COVID-19 selama 2 tahun ini. Pawagam terutama bagi penerbit seperti Scope Productions dengan franchise Polis Evo 3 dan Abang Long Fadil 3 yang membabitkan kos RM12 juta selain Air Force The Movie, Selagi Bernyawa atau animasi Ejen Ali 2 misalnya penting bagi meraih kutipan selain memastikan kepuasan audiens. Penerbit dan pelakon popular Datuk Roshamno sebelum ini menyentak industri apabila melihat dunia perfilman harus bersedia berdepan kemungkinan industri pawagam akan lumpuh dan perlunya untuk pemain berkalih ke platform digital sebagai sinema baru. Relevan atau tidakkah lagi pawagam bagi kelangsungan filem tempatan? Pengarah Rashid Sibe menyangkal pandangan bahawa pawagam bakal mati. Yang melumpuhkan pawagam adalah COVID-19. It's not because pawagam tu drop macam tu. Kalau tidak ada COVID-19, pawagam akan terus mekar. Pawagam akan terus hidup dan tidak akan mati pada saya. Saya bagi contoh lah. Kita dah lama tak tengok wayang. Tiba-tiba kerajaan kata pawagam dibuka dan filem yang meletup akan ditayangkan. You tak nak pergi ke? Kita ada dendam tau sebenarnya. Kita dendam nak pergi ni. So apabila pawagam dibuka, kita akan pergi. Pada saya, pawagam tidak akan lumpuh, tidak akan mati. Tapi kita pembikin filem jangan mati. Apabila kita terus membuat filem-filem yang bagus, pawagam akan sentiasa terbuka dan kita terus jual. Cumanya pada saya di media sosial sekarang pergerakan tu lain sikit. Mungkin antara kita dengan televisyen, mungkin antara kita dengan stesen tidak lagi kita deal dengan penayang. Tetapi benda-benda ni sebenarnya membawa kesan yang bagus dan kesan yang tak bagus. Platform digital akui Rashid menjadi alternatif terbaik semasa pandemik, namun layar kecil TV apatah lagi telefon bimbit tidak mampu memberi kepuasan tontonan sebagaimana diberikan pawagam. Pawagam tidak akan luput. Dia akan hidup dan apabila dibuka seperti biasa, orang akan terus berduyun-duyun tengok filem sebab orang dah terlalu rindu nak tengok filem di pawagam. Memang TV itu best, tetapi kita just tengok di TV. Tontonan di TV itu tidak memberi 100% kepuasan di mana kita menonton filem di pawagam. Pada saya, pawagam akan terus ada dan dia dah jadi satu wadah hiburan pada semua orang. Tak boleh mati. Kalau mati, dia jadi macam orang-orang kita akan nak tengok mana? Tengok kat telefon, tak puas hati. Tengok kat TV, tak puas hati. You kena go to cinema untuk watch movie you, untuk watch artis you, untuk merasa betapa hebatnya sinema itu sendiri. Dan pada saya, insyaAllah, selepas habisnya COVID-19, pawagam akan terus hidup balik. Erma Fatimah turut melihat soal kelangsungan dalam konteks filem Melayu, khususnya menyifatkan pasca COVID-19 menyaksikan persekitaran yang lebih kritikal dari segi persaingan bukan saja daripada luar, malah antara pembikin filem tempatan sendiri. Dari segi content and quality, of course, tu yang sangat kita rasa tidak ada banyak pembaharuan dalam industri kita tu. Susah kita nak cakap kan. It's only about the film, it's also about the singer kan. Kalau kita tengok the new singer, lagu-lagunya kita boleh dengar sekejap, tapi dia tak Jadi sebab tu sebenarnya macam saya kata, filem itu adalah refleksi kepada pembikinnya. Be yourself. Kita tak perlu jadi seperti Hollywood, kita tak perlu jadi seperti Bollywood, kita perlu jadi diri kita untuk membuat sebuah karya itu. Kerana apabila kita menjadi diri kita, kita akan jujur dalam karya itu. Dan apabila dia jujur, dia akan cepat sampai ke jiwa orang. Tetapi kalau kita tak jujur, kita fake, we want to be, kita nak kononnya mengambil pendekatan ataupun orang kata tiruan daripada negara lain dan sebagainya, dan dia tak akan last long. It's only there for a while. Dari pawagam ke digital platform itu adalah cara yang terbaik untuk semua untuk meneruskan kelangsungan filem-filem agar tidak merugikan mana-mana pihak. Betul tidak? Okey, baiklah. Jadi kita berdoa agar selepas ini semuanya akan beransur pulih seperti sedia kala. Kita boleh pergi tengok wayang, pergi makan-makan, pergi hello-hello, hai jom kita tengok wayang jom. Gitu. Okey, baiklah, kita dah pun sampai di penghujung rancangan untuk episod kali ini. Harap anda semua terhibur dengan info-info yang menarik dah Tasha kongsikan kepada anda, dan jangan lupa jumpa lagi di minggu yang akan datang di hari dan waktu yang sama.
Okey, pastinya anda haruslah jaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun sudah komplit 2 dos itu, tak semestinya anda boleh berjimba-jimba. Itu sangat. Okey, tetapi itu sahajalah yang boleh Tasha pesan. Stop COVID, stay safe and kita jaga kita. Jumpa lagi. Selamat malam. Bye. Sebelum berpisah, kita saksikan sedikit sedutan filem Barbarian Invasion yang kini ke pawagam. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan. Ada orang sengaja padam datamu dekat internet ni. Maksudnya? Ada orang dah buat mudah hujung. Kita sentiasa dalam bahaya. Megan membenci. ถอยหลัง